Baik, insyaallah nastamiru di sunan al-wudu. Nahnu darasna ma ta'rif al-wudu, masyru'iyyat al-wudu, arkanul wudu, syurutul sihhatul wudu, syurutul sihhah wudu, syurut wujub al-wudu. Al-an sunan al-wudu. Sunnah-sunnah dalam wudu ini. Apa dia? Baik. Sunanul wudu hiya allati yuthabu fa'iluha. Sunat wudu bermaksud yang diberi pahala. Orang yang melakukan tu mendapat pahala. Wala yabtulul wudu, dan tidak batal wudu tersebut bitarkiha, dengan meninggalkannya. Tinggalkan tak batal. Lakin yambaghi al-muhafazah 'alaiha, tetapi kita hendaklah memelihara wal ihtimam biha, dan kita mengambil berat tentangnya. Iktidaan, untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, antara min sunanil wudu yang pertama, awalan an yusammallahu inda ibtida'il wudu. Membaca bismillah ketika bermula nak wudu. Bi an yaqul, dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat dia. Pertama bismillah. Lafaz bismillah saja. Sanian yang kedua, ghuslul kaffain, membasuh kedua belah tangan, kedua pergelangan tangan ni. Basuh tangan lah. Kaffain ni maksudnya ni, kaffain, dua pergelangan tangan basuh. Sunat. Tanzifu al-asnan bis-siwak. Bersihkan gigi ni menggunakan kayu siwak. Au bifirsyatil asnan, ataupun gosok gigi, ataupun boros gigi boleh, siwak ataupun boros gigi. Au ma yaqumu maqama bis-siwak, ataupun yang perkara yang seumpama dengan siwak lah, maksudnya membersihkan gigi ya, membersihkan gigi. Yang ketiga, salisan, yang keempat, madmadah. Rabi'an, madmadah. Madmadah bermakna ni berkumur-kumur. Berkumur madmadah berkumur. Kalimah ni, madmadah berkumur. Kemudian lima, khamisan, al-istinsya' bil yadil yumna. Istinsya' ni maksudnya masukkan air dalam hidung dengan tangan kanan, dengan tangan kanan. Wal istinsya' bil yadil yumna wal istinsar bil yadil yusra. Masukkan air dalam tangan kanan, hembuskan dengan tangan kiri. Macam tu. Macam tu istinsya' dengan tangan kanan. Masuk air, keluar air guna tangan kiri. Keluarkan. Istinsar. Istinsya' masuk, istinsar keluar guna tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri. Okey, sadisan yang keenam, mashu jami'ar ra'si. Kita sapukan seluruh kepala kita. Min sunan al-wudu, dapat pahala sapu kepala semua sekali. Kemudian sabi'an yang ketujuh, takhlil ma baina asabi'al yadain war rijlaini bil ma. Apa dia? Nombor apa tadi tu? Nombor 7 Nombor 7, menyelati celah-celah jari tangan dan kaki dengan air. Okey. Menjelati jari tangan dengan cara memasukkan jari tangan antara satu sama lain, dan menyelati jari kaki dengan cara masukkan jari kelingking tangan kiri di celah-celah jari kaki. Maksudnya apa tu? Dia kata ammal yadani fatashbik bainahuma wa ammar rijlani fabi khinsir al-yadil yusra. Gunakan tangan kiri untuk selat-selati dekat kaki. Tangan, gunakan dua tangan untuk selat-selati. Okey, boleh faham Itu takhlil ma baina asabi' al-yadain war rijlaini bil ma. Maksudnya menyelati celah-celah jari kaki dan juga tangan. Kemudian 8, thaminan, mashul uzunain. Basuh kedua telinga ni. Sapu kedua telinga. Zahiruhuma wa batinuhuma. Luar dan juga dalam. Cara dia ambil daripada dalam masuk ke luar. Daripada dalam masuk ke, terus keluar. Dalam keluar. Okey. Kemudian seterusnya apa lagi? Tengok lagi Yang seterusnya, yang ke-9, at-taslis fi jami'i fara'idul wudu. Taslis ni maksudnya 3 kali 3 kali pada anggota wuduk yang wajib. Melakukan setiap rukun dan sunat wuduk tu sebanyak 3 kali. Fi jami'i fara'idul wudu' wa sunanihi. Yang wajib, yang anggota yang fardu dan anggota yang sunat kita buat 3 kali. Itu pun jadi sunat juga. At-taslis. Taslis ni 3 kali Kemudian
Ashiran yang ke-10, at-tayamun. Tayamun maksudnya kita mendahulukan yang kanan. Wa huwa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan kanan berbanding yang kiri. Fil yadaini, pada tangan, dua belah tangan, war rijlaini, dan kedua belah kaki. Sama juga fi ni dekat telinga ni. Fil uzunaini, uzunul yumna wa uzunul yusra. Yamin wa yasar. Okey. Kemudian nombor 11, ad-dulku. Ad-dulku. Apa dia ad-dulku? Ad-dulku ni maksudnya ialah menggosokkan. Gosok. Huwa imrarul yad 'alal 'udwi 'inda ghuslihi. Itu cara dia macam mana? Melalukan tangan pada anggota wuduk ketika membasuhnya. Melalukan tangan Ad-dulku kena tangan tu kena lalu sekali lah. Tak ada kita letak air macam tu saja, letak muka macam tu kat air kan. Tak, sunat dia ialah kita melalukan dengan tangan. Ad-dalku ni maksudnya menggosok. Okey, kemudian nombor 12. Italatul ghurrati wat tahjil. Maksud dia apa? Melebihkan had basuhan ghurrah dengan tahjil. Italah maksudnya melebihkan basuhan, ghurrah dengan tahjil wat tahjil. Apa dia ghurrah? Wal ghurrah ghaslu juz'in min muqaddamir ra'si wa safhatil unuqi ma'al wajhi. Ini syarah dia. Maksudnya apa? Membasuh hadapan kepala. Kan ghurrah ni ialah hadapan kepala ni basuh bahagian leher beserta dengan muka. Lebihkan atas kepala, lebihkan satu kepala, kemudian kat leher sekali, muka pun kita lebihkan sekali. Lebihkan je, tak apa, jangan kurang. Okay. Tahjil pula ialah ghaslu ma fawqal mirfaqaini fil yadain wa ma fawqal ka'baini fir rijlaini. Tahjil tu maksud dia kita basuh bahagian atas daripada siku. Siku kita ni atas lagi kita basuh, kita lebihkan pada kedua-dua tangan, kiri kanan. Dan juga bahagian atas daripada buku lali pada kedua-dua kaki. Maksudnya dekat buku lali tu atas lagi sikit pun tak apa. Sunat kita italatul ghurrah wa tahjil. Itu tahjil. Maksudnya kita melebihkan daripada siku lebih atas lagi, yang buku lali pun lebih atas lagi. Itu maksud Boleh faham? Faham tu? Faham. Baik, seterusnya 13 al-muwalah. Al-muwalah ni maksudnya ialah berturut-turut. Okey, berturut-turut. Berturut-turut ni macam mana? Ghusl a'dha' bitatabu' min ghairi inqita'. Kita basuhkan anggota badan itu secara berterusan tanpa kita stop. Tanpa stop, tak berhenti. Contoh berhenti tu macam mana? Ambil uduk, basuh sekali, basuh dua kali, tu kita stop, kita lepak sembang-sembang, cakap-cakap kan. Sembang-sembang, tengok orang, tengok sini, baru kita basuh tangan kanan pula. Itu maksudnya tak boleh macam tu tak boleh. Sunat dia ialah mualah, berterusan. Bihaisu yughsalul 'udhu tali qabla ay yajiffal 'udhu alladhi qablahu. Maksudnya kita basuh satu anggota badan, anggota seterusnya tu kita nak basuh dia, yang anggota sebelum tadi dia tak kering lagi. Kena basuh anggota sebelum kering anggota yang sebelum dia. Basuh muka, sembang, dah kering baru awak nak basuh tangan. Tak boleh. Tu bukan mualah. Tu tak berterusan, tak dapat pahala sunat. Okey, berterusan terus ya sampai habis baru. Barulah baca doa tu bersembang-sembang sikit-sikit, lepas tu terus nak solat bersedia. Kemudian 14. Bersederhana, al-i'tidal, bersederhana. Fi isti'malil ma', bersederhana menggunakan air, tak membazir. Duna israfin au taqtirin, tanpa membazir ataupun terlalu sedikit. Taqtir ni terlalu sedikit guna air. Sederhana lah. Jangan banyak sangat dan sikit sangat kedekut, pakai satu cawan kecil yang pakai. Susah kan? Baik, nombor 15. Adamul kalam, tidak bercakap, bersembang, tidak bersembang. Ini selalu saya dengar budak-budak lelaki ni bila ambil wuduk masa solat zuhur kan. Selalu bersembang, tengah ambil wuduk ni, sembang, ambil wuduk ni, sembang. Tak dapat pahala awak. Tak dapat pahala sunat awak. Adamul kalam asna al-wuduk, tidak berkata-kata itu dapat pahala ketika berwuduk. Kita berwuduk, kita senyap, dapat pahala kita. Bi ghairi hajatin, tanpa
maksudnya bercakap tanpa penting, tak bercakap benda yang tak penting. Kalau benda penting tak apa lah. Penting tu maksudnya awak ambil uduk, tiba-tiba awak nampak ada ular nak patuk kawan tu. Awak cakap masa tengah ambil uduk, "Woi, ular kat situ tu. Tepi, lari." Tu tak apalah, itu penting. Tapi kalau awak ambil uduk, awak tanya, tadi kerja rumah apa? Itu tak penting. Itu tak penting. Maksudnya tidak sampai ke tahap terlalu penting. Okay, itu maksudnya bighairi hajah. Boleh faham yang lelaki? Boleh faham Faham tu? Nah. Itulah kadang-kadang cikgu marah awak tak bagi bercakap masa ambil wuduk. Ni sebab dia tak dapat pahala sunat. 16, ad-du'a aqibal intiha minal wudu. Baca doa selepas habis berwudu. Apa doa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengucap dulu. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku daripada orang yang bertaubat, tawabin. Wa ja'alni minal mutatahirin, dan jadikan aku daripada orang yang bersuci, mutatahirin, bersuci, orang yang bersuci. Wa ja'alni min ibadika salihin, dan jadikan aku daripada hamba-Mu yang saleh. Ibadika as-salihin, hamba-Mu yang saleh. Okey, baik okey, baik. Seterusnya. Okey. Ni penting. Nawaqidul wudu, apa perkara yang membatalkan wudu? Ni penting ni penting sangat-sangat. Ambil fokus. Yantaqidul wudu bihamsati asya. Ada 5 perkara yang menyebabkan batalnya wudu. Yang pertama, apa dia? Kullu ma kharaja minal qubul aw ad-dubur. Itu point sampai situ je. Kullu ma kharaja minal qubul aw ad-dubur. Apa saja yang keluar daripada kubul ataupun dubur. Depan dan belakang. Apa saja. Sawa'un akan al-kharij mu'tadan, sama ada yang keluar itu biasa, mu'tadan biasa. Kabaulin, seperti mana air kencing, au gha'itin ataupun najis tahi, au dam ataupun darah haid, au rih ataupun angin, kentut daripada depan boleh, depan belakang pun boleh kentut. Macam tu. Kalau lelaki tak keluarlah kentut kat depan. Yang perempuan lelaki keluar kat belakang, perempuan dua-dua boleh depan belakang. Amkan al-kharij nadiran, ataupun yang keluar itu kadang-kadang, rare, dia tak selalu. Dia tak keluar, dia tak selalu. Biasanya kalau selalu yang tadi itulah yang biasa, kebiasaan. Yang nadiran ni seperti kahisa. Hisa ni maksudnya ketulan batu. Kadang-kadang dia macam sakit nak kencing kan, tiba-tiba bila kencing, sakit saya, pak keluar. Terkeluar batu kecil. Allahu akbar, sakit kan? Wasawa'un akan al-kharij tahiran am najisan, dan juga sama ada yang keluar itu suci ataupun najis. Apa saja yang keluar itu membatalkan wudu awak lah. Okey, kemudian yang kedua, sanian an-naumu ghairul mutamakkin. Tidur yang punggungnya tidak tetap. Tak tetap, maksudnya punggung dia bergerak sana, bergerak ke sini. Jadi batal. Okay, cuba tengok dia punya syarah. Wa tamakkun ayyakuna jalisan wa maq'adatuhu multasiqatun bil ardi. Maksudnya apa? Okey. Tetap maksudnya, punggung tetap ni maksudnya ialah orang yang duduk dan tempat duduknya bersentuhan dengan lantai. Bersentuhan. Dalam keadaan bersentuhan tak apa. Contoh, tengah solat Jumaat, baca khutbah, awak tidur kan dengan khutbah kan. Selagi awak punya punggung tu masih merata dekat lantai, tak bergerak punggung tu, maka wuduk awak masih belum batal. Okey. Wa ghairu tamakkun, yang tidak tetap ni, yang batal ni maksud dia ayyakuna hunaka faraghun baina maq'adatihi wal ard. Apa dia? Terdapat ruang kosong ataupun terdapat jarak ataupun ruang kosong antara tempat duduk dengan lantai, antara punggung dia tu dengan lantai. Maksudnya apa? Dia punya punggung dah beralih, dah terangkat macam ni. Contoh, orang tengah solat Jumaat dengan khutbah, dia tidur sampai dia ke bawah ke lantai, dia terkejut. So dia punya punggung dah terangkat sikit, dah teralih, so batal wuduk dia.
Kalau tahap tu dah tertidur, maka batal wuduk dia. Tapi kalau dia tertidur macam tu je, kepala dia jatuh kan, badan steady semua, punggung pun masih cecah lantai, maka tak batal. Boleh faham Faham tu? Okey. Baik. Amma man nama ala haitil mutamakin fala yantaqidu wudu'ahu. Orang yang tidur dalam keadaan punggungnya tetap an-naum mutamakin, maka dia tidak batal wuduk dia. Cerita tadi itulah. Okey, yang kedua. Penting ni Salisan yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Zawalul aqli bisukrin au igma'in. Zawalul aqli ni hilang akal. Disebabkan mabuk. Bisukrin, mabuk. Pening dah. Hilang akal. Cakap pun tak tahu benda dia cakap dah. Au irmam. Irma ni maksudnya pitam. Pengsan. Hilang akal lah, pingsan lah. Au maradin, ataupun sakit. Dia koma kan. Sakit sampai pitam. Sampai koma. Au junun, ataupun menjadi gila. Hilang akal lah. Itu maksudnya zawalul aqli. Zawalul aqli. Li'anna al-insan idza intabahu syai'un min zalik. Okey, sekiranya manusia menghadapi salah satu perkara tersebut, kan? Hadza mazinnatan an yakhruja minhu syai'un min ghairi an yash'ura. Maksudnya bila dia jadi perkara hilang akal ni, berkemungkinan akan keluar daripadanya sesuatu tanpa dia sedar. Kadang terkentut kan, kadang terkencing, terbuang air besar. Itu maksud dia. So, hilang akal ni dikira sebagai batal lah wuduk terus. Bila sampai akal dah sedar daripada tidur apa semua kan, maka dia kena ambil wuduk semula. Termasuklah zawalul aqli tu tidur. Tidur. Okay, nombor 4. Rabi'an lamsur rajul zaujatahu. Seorang lelaki dia memegang, menyentuh isteri dia. Pegang kulit ke apa kan? Awil mar'ah al-ajnabiyah, ataupun perempuan yang ajnabi. Mak dia ke, adik-beradik perempuan dia ke, kakak dia ke, min ghairi hailin, tanpa adanya apa? Tanpa adanya penghalang. Contohnya tak ada apa-apa, kena kat kulit. Dia salam lepas habis solat kan, awak salam mak awak. Awak salam mak awak kena kulit, awak pun kena kulit mak awak. Salam. Batal lah tu. Tak boleh solat sunat dah lepas tu. Kena beritahu dengan mak ayah ni, kadang-kadang tak tahu. Awak pun kena tahu, kena pesan. Kalau awak dah habis solat, biasa habis kan, solat salam mak ayah kan. Kalau perempuan salam ayah dia, cium tangan. Memang tak ada penghalang, maka batal wuduk dia. Kalau dia pakai telekong tu, dia tutup dengan telekong, lepas tu dia salam cium pun dia pergi kat kepala, tak kena dekat kulit maka masih tak batal lagi wuduk dia. Boleh solat sunat selepas tu. Ini kena faham kena faham. Fa innahu yantaqidu wudu'ul lamis wal malmus. Orang yang pegang batal, orang yang dipegang tu pun batal juga. Suami isteri pegang tangan tanpa ada halangan, ataupun kita salam mak ayah kita, wanita ajnabi, maka batal wuduk tanpa ada penghalang. Okey. Nombor 5, khamisan, apa dia? Nawaqidul wuduk. Massu farji nafsihi au ghairihi, menyentuh kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Sentuh kemaluan kubulan au duburan, depan kubul ataupun dubur, depan ataupun belakang. Dengan cara macam mana? Bi batinil kaffi wal asabi'. Al-kaffi ni, tu ada gambar rajah kat situ kan. Kaffi ni batin. Batinil kaffi ni dekat tapak kita punya tapak tangan ni. Tapak tangan, batinil kaffi wal asabi'. Ni asabi' ni, tangan jari-jari kita ni. Jari-jari kita ni kita pegang kemaluan, batal. Tanpa ada min ghairi hail maksudnya tak ada penghalang. Wa amma massul farji bi zahril kaffi, maka adapun kita menyentuh kemaluan dengan belakang zahril kaffi ni nampak gambar tu kan. Ni zahril kaffi, belakang tapak tangan batal dengan sekali dengan jari. Jari ke tapak tangan ke semua batal. Dua-dua batal, satu-satu pun batal juga. Tapi kalau belakang zahrul kafi au ru'usul asabi' ataupun hujungnya. Ru'usul asabi' ni hujung atas jari ni. Hujung atas ni kan. Fala yantaqidul wudu, maka tidak batal wuduk tersebut. Walau lam yakun bihail, walaupun tidak ada halangan. Maksudnya tak ada penghalang.
awak guna terbalik macam ni kan, belakang kat buntut gatal kan, gatal awak garu awak tu tak ada lapik, tapi awak guna zahrul kafi belakang, awak garu kan kat belakang kan, garu tak batal. Kalau awak ke depan terus masuk gatal, batal. Ataupun awak basuh cebok adik awak, mak awak suruh tolong basuhkan adik tu berak kencing pakai pampers kan, awak basuh lah, basuh membatal lah. Sebab confirm tak ada halangan kan, confirm tak ada halangan. Kecuali kalau awak pakai geli lah mak, pakai sarung tangan lah mak, pakai sarung tangan awak basuh, maka tak apa, tak batal selagi tak kena kat kulit. Okey, boleh faham? Setakat ni faham semua? Faham tu? Faham. Okey. Itu dah selesai tu. Nawaqidu al-wudu. Okey, sekarang ni kita tengok second last Kaifiyah wudu sahibil jabirah. Macam mana cara berwudu orang yang berbalut anggota wudu dia. Dia patah tangan ke patah kaki kan. Macam mana cara nak wudu? Al-jabirah hiya khashabun au qasabun. Jabirah ialah kayu atau buluh yang diikat. Yushaddu ala mawdi'il kasri awil khal'i lian jabira. Macam mana, apa maksud itu? Kayu atau buluh yang diikat pada anggota yang patah atau terseliuh untuk mencantum semula. Biasa orang patah tangan lah. Wa fi ma'naha jabrul kasur bil jibsi. Termasuk dalam pengertian ini ialah pembalut anggota yang patah tu, termasuk yang pembalut kan, dengan plaster kapas pembalut luka. Okey, wa fi hukmiha asabatul jarahah walau birra'si. Termasuk dalam hukum ini ialah balutan luka walaupun di kepala, walaupun kat kepala, dan seumpama dengannya min mawadhi' al-amaliyat al-jarahiyah, pada tempat-tempat yang dilakukan pembedahan ataupun tempat yang berlakunya luka. Ini termasuk, ni maksudnya jabirah. Jabirah ni orang yang berbalut. Senang cerita macam itulah. Macam mana kaifiyah wudu al-jabirah? Macam mana nak ambil wudu bagi jabirah, orang yang berbalut ni? Okey, fasahibul jabirah, orang yang berbalut, lazimahu fi hadhil ala salah satu umur. Perlu melakukan 3 perkara. Yang pertama, an yaghsilal juz'a as-salim minal udwi al-musab. Membasuh sebahagian yang sempurna pada anggota yang cedera tu. Yaghsilal juz'a as-salim. Juz' as-salim ni bahagian yang sempurna lah. Contohnya, macam tangan gambar tu kan, tangan jari tu dia sempurna. So basuhlah kat bahagian tu. Yang sempurna, basuhlah kat bahagian tu. Yang kedua, ayyamsaha 'alal jabirah awil 'isabah kulluha bil ma'. Menyapu keseluruhan balutan atau bahagian anggota yang sakit itu dengan air. Sapu semua bahagian tu dengan air. Yang tak kena tadi tu basuh betul-betul lah. Yang lain tu sapukan je. Tak payah siramkan air, tak payah. Ambil air, sapu yamsahal jabirah. Kulluha bil ma', sapukan dengan air. Kemudian yang ketiga, an yatayammama, bertayamum dengan debu bahagian yang cedera. Al-juz al-marid inda wusulihi ilaihi bitura, bertayamum dengan debu bahagian cedera bagi menggantikan basuhan anggota yang sakit. Contohnya tangan tu dia boleh pilihan lah 3 perkara. Sama ada dia basuh sebahagian yang lekap, yang terkeluar, yang boleh itu saja sebab yang dah berbalut ni tak boleh kena air, ataupun kalau berbalut ni boleh kena air, simen ke apa kan, basuhkan je semua, tak apa, atas saja. Ataupun kalau anggota badan tu tak boleh kena air, bertayamum sahaja. Tayamum sahaja. Tayamum guna pasir ataupun tanah. Okey. Itu maksudnya. Wala yuqdarul mashu bimuddatin. Okey. Maksudnya menyapu anggota yang sakit tiada tempoh, ianya berterusan lahul istidamah ila zawalil udhri, dia berterusan selagi terdapat keuzuran. Selagi mana dia berbalut, selagi itulah dia kena ambil wuduk. Apabila hilang uzur dia, fa idza zalal uzru batalal mashu. Hilang uzur dia, maksudnya dah tak sakit, dah boleh buka anggota badan dia tu, dah boleh, maka batallah menyapu anggota tersebut. Batallah yang disapu macam tadi tu. Wajib al-ghuslu, wajib dia basuh. Wajib bagi pesakit ini mengqada'kan. Wajibu ala sahibil jabira al-qada'. Dia wajib untuk qada', untuk ganti balik untuk ganti balik qada' solat dia. Ba'da zawalil uzri, selepas hilang keuzuran itu,
fil mawadi' at-taliyah, pada keadaan berikut. Wajib qada dalam keadaan ni. 3 benda ni. Pertama apa? Idza wada'aha ala ghairi tuhrin wa ta'azzara naz'uha. Apabila diletakkan balutan itu dalam keadaan tidak suci dan tidak dapat dibuka. Tidak suci dan tidak dapat dibuka, maka dia wajib untuk qada. Okey, qada semula. Yang kedua, idza wada'aha fi a'dha'it tayammum al-wajhu awil yadain. Sekiranya diletakkan balutan itu pada anggota tayammum, muka dan kedua tangan, maka dia wajib untuk qada semula solat. Ni faham Kena qada tau solat tu. Kalau kita guna tayammum, kita accident tangan patah, kita ambil wuduk, kita tak ambil wuduk, kita tayammum saja, wajib kita buat macam tu. Tapi lepas bila selesai tu kita kena qada balik. Okey, yang ketiga, idza akhadhatil jabira, apabila balutan itu menutupi sebahagian besar. Sebahagian besar anggota badan yang sihat melebihi kadar yang sepatutnya. Apabila balutan itu menutupi sebahagian besar anggota yang sihat, idza akhadhatil jabira min al-'adri sahih akthar min qadril istimsak. Melebihi kadar yang sepatutnya. Maksudnya dia balut banyak lah, teruk sangat lah balut semua kan, tangan, kepala semua tu, maka dia wajib untuk qada. Okey. Itulah untuk ashabul jabirah. Okey, hikmah lah sekali. Hikmah masyru'iyah wuduk senang je. Yang pertama, wuduk sebab limaghfiratul dzunub, dapat pahala kan, dapat keampunan Allah. Yang kedua, sebab dikabuli doa. Wuduk ni menyebabkan doa kita dikabulkan. Salisan wuduk min alamat al-iman. Berwuduk ni adalah tanda-tanda iman. Yang keempat, wuduk fawaid sihiyah. Maksudnya wuduk ni ada dapat faedah-faedah dari sudut kesihatan, wiqayah minal amrad, dapat menjaga kita daripada penyakit, baca sangat sekarang COVID-19 semua kan. Dapat elakkan daripada penyakit dan sebagainya. Okey, itu saja kot untuk untuk hari ini Untuk hari ini insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang seterusnya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.